أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang dimuliakan kepada seluruh barisan pegawai dan juga ahli jawatan kuasa masjid, juga muslimin dan muslimat, muslimin yang hadir, juga muslimin dan muslimat yang sedang mendengar dan juga yang sedang menonton. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita. Alhamdulillah, yang pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya masih lagi diberikan kepada kita kesempatan untuk menunaikan solat fardu secara berjemaah walaupun dalam bilangan yang terhad. Alhamdulillah. Yang pertama ni kita bersyukur juga. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Moga-moga kita gunakan, kita manfaatkan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan kita bermuhasabah diri atas segala ujian yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Moga-moga kita tidak tergolong di dalam kalangan hamba-hambanya yang membanggakan diri. Yang mana kita ini sifat manusia memang sentiasa lemah. Jangan nanti ada di kalangan kita, tak apa, turunlah musibah macam mana pun awak boleh tahan. Tak, kita nak elak dari jadi macam tu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, memandangkan kita dah masuk pada PKPB, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Jadi memang kawalannya dah diperketatkan, yang mana di Perak ini arahan yang dikeluarkan bagi zon merah hanya 6 orang sahaja jemaah yang dibenarkan. Untuk zon kuning 23 orang, zon hijau termasuk kita di sini Bandar Universiti Seri Iskandar Perak, zon hijau. Dengar zon hijau, bukan zon merah. Zon hijau 40 orang. Jadi bila berlaku benda ni,
pandangan masyarakat awam berbagai-bagai terhadap masjid, terhadap yang mengelola masjid. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ingat senang ke nak menguruskan masjid? Tambah pula bila berlaku macam ni, senang ke? Agak-agak kami ni dalam barisan pegawai dan AJK masjid, mudah ke untuk kami menerima benda ni? Susah nak laksanakan, nak kena duduk dekat pagar, bawa kad nombor tu, nak kena scan, cukup 40 orang tutup pagar. Bila ada yang lebih, kan orang yang bertugas tu dia yang menanggung. Kalau semuanya jenis open-minded, dah penuh, okey tak apa, kami balik. Kadang-kadang perangai manusia macam-macam. Kadang-kadang ada yang menunjukkan sifat marah. Susahlah macam ni, itulah, inilah. Ingat kami ni senang ke? Ingat kami senang ke nak mengurus benda ni? Susah, tuan-tuan. Jadi bagi pihak masyarakat awam yang tidak terlibat dengan pegawai dan AJK masjid, kami mohon bersabar. Jangan tunjukkan marah tu. Bukan senang nak mengurus. Biasanya yang marah ni dia bukan AJK masjid, sebab tu dia boleh marah. Kalau dia AJK masjid, dia tak marah. Baik. Dan tanggapan, pandangan positif dan negatif ini bukan dari kalangan masyarakat awam saja. Ianya berlaku juga dalam kalangan ilmuwan. Orang berilmu dah macam ni pandangan dia, yang ni pandangannya, yang ni pandangan, yang ni pandangan. Lalah orang yang tak pandai ni, kurang arif ni, jadi keliru. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan susah hati. Bila benda berlaku, kan dah Allah Ta'ala pesan, balik kepada Allah dan Rasul. Jangan ikut cakap orang ni, ini susah lah, sepatutnya macam ni, kita kena buat macam ni, sepatutnya kita kena buat macam ni. Kita ada pemerintah dan kita ada ketua yang berkuasa dalam bidang agama. Kita di bawah dia, ikut perintah dia. Ini bukan nak orang kata nak kipas-kipas tak. Ni cerita yang betul. Okey. Yang pertamanya, kita tengok firman Allah dalam surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, serta ikutlah pemimpin-pemimpin yang berkuasa di kalangan kamu. Ni dalil yang kita kena ikut. Jangan bantah. Bukan pemimpin suruh buat maksiat, pemimpin suruh duduk rumah untuk mencegah daripada wabak ni lagi tersebar. Pencegahan itu lebih baik. Ini yang dilakukan. Jangan marah. Baik. Bukan itu sahaja. Bukan semata-mata ayat Al-Quran ini sahaja yang menjadi dalil supaya kita kena ikut pemerintah. Sebenarnya tajuk ni lain, ni lagi. Patutnya tajuk dia nak bawa dia lain, ini lagi. Tapi ini yang terlintas nak bawa dulu. Baik.
kita lihat apa perhalusi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sam'u wa ta'ah 'alal mar'il muslim fima ahabba wa karih ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idza umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Baik, hadis riwayat Imam Bukhari. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin ke atas setiap orang Islam pada apa yang ia suka dan ia benci, selagi mana ia tidak diperintah melakukan maksiat. Apabila ia diperintah melakukan maksiat, maka tiada lagi wajib kita dengar dan taat kepada pemerintah itu. Jadi cuba kita bayangkan apa yang berlaku, yang diperintahkan. Apakah itu perintah yang bercanggah, menyalahi dengan syarak? Apakah pelaksanaan yang berunsur untuk mencegah itu disifatkan sebagai satu perkara maksiat, satu perkara yang menyalahi syarak? Tidak. Kerana pencegahan itu ada di dalam syarak. Jadi yang kita bagi rakyat marhai ni, kadang-kadang kita tak tahu, ikut suka, ikut orang. Orang kata macam ni, kita pun ikut. Kadang-kadang ada yang bagus, bila diberikan penerangan diterima. Oh, macam ni patutlah. Okey, faham. Ada juga orang bila diberi penerangan langsung tak mau dengar pun ada. Ni kadang masalah. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang mana tidak tahu ataupun tidak arif, lebih baik ikut sahaja arahan daripada pemerintah. Sudah, senang cerita. Habis macam mana sembahyang Jumaat 3 minggu tak dapat, jadi munafik lah. Siapa cakap? Siapa cakap jadi munafik? Itu kalau dalam keadaan yang aman. Dalam keadaan yang aman, kalau sengaja tidak pergi menunaikan solat Jumaat selama 3 kali berturut-turut, baru jatuh munafik. Sekarang ni zaman aman ke? Keadaan aman ke? Tak. Sekarang keadaan kita sekarang ini sedang diserang wabak. Jadi di situ ada rukhsah, ada keringanan. Tapi kena berusaha lah pergi dulu. Jangan duduk rumah. Pergi, kalau pergi pun tak dapat masuk, tak payahlah duduk rumah. Duduk rumah lagi bagus. Ada usaha tak? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ni kalau di masjid ni subuh pukul 5 suku dah ada dah yang tunggu, jemaah tunggu di pintu pagar. Agak-agak pukul berapa dia orang bangun? Agak-agak pukul berapa keluar rumah? Dan agak-agak pukul berapa pula pegawai dan AJK masjid nak bangun, nak datang ke masjid? Itulah usaha. Kena ada usaha dulu. Dapat tak dapat itu lain cerita. Jangan duduk rumah tengok tak ada dah, tak ada harapan, udah tak ada usaha. Biarpun kita keluar rumah sampai penuh, tak ada nombor dah, tak apa, kita balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perjalanan kita daripada rumah ke masjid tadi
dah jadi ibadah. Pasal niat kita nak solat berjemaah dah. Bila sampai penuh, kita balik, insya-Allah moga perjalanan balik itu pun dikira sebagai ibadah. Dapat juga. Daripada duduk rumah tengok jam, tengok 5 suku, awal lagi. Galik tengok 5.30. 5.30 dah tutup dah pintu ni, tak boleh. Tak ada usaha, tak dapat apalah. Baik. Kita lihat lagi satu hadis. Ni baru mukadimah. Baik. Manakah hadisnya? Ini dia. Hadis yang diriwayatkan daripada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nombor 65. Sebaik-baik pemimpin kamu adalah mereka yang kamu cintai, dan mereka menyintai kamu. Mereka mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka. Ini sebaik-baik pemimpin. Kita nak cari pemimpin ni macam ni contoh. Tak kira lah, ni tak ada nak tekan siapa-siapa. Ni yang Nabi pesan ni. Kalau kita nak tahu pemimpin tu baik tak baik, Nabi dah pesan dah dalam hadis ni. Hadis ni hadis sahih. Nak cari pemimpin macam mana? Pemimpin tu sukakan kamu. Kamu ni maksudnya menyeluruh, kita ambil umum kepada rakyat. Dan rakyat pun suka pada dia. Walaupun ada yang lain tak suka, lantak pi lah. Ni hadis Nabi sebut. Apabila pemimpin doakan kepada rakyat dia, maka rakyat dia pun akan doakan kepada dia. Ni pemimpin yang baik. Manakala seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka pun benci kamu. Kita benci dia, dia pun benci. Ni seburuk-buruk pemimpin. Kamu melaknat mereka dan mereka pun melaknat kamu. Lalu baginda ditanya oleh sahabat ni, "Ya Rasulullah, tidakkah kita boleh memerangi mereka dengan pedang?" Maksudnya boleh, masuk kasarnya, boleh tak pergi lawan perang dengan demo ni, yang pemimpin yang buruk ni, boleh tak? Baginda bersabda, "Tidak, selagi mana mereka mendirikan solat bersama kamu. Jika kamu melihat sesuatu yang kamu benci daripada pemimpin kamu, maka bencilah perbuatannya dan jangan meninggalkan ketaatan." Nampak tak? Ini seburuk-buruk pemimpin. Nabi pesan, walaupun seburuk-buruk pemimpin, kamu bencikan pemimpin ni, tapi pemimpin ni tak suruh lagi kamu buat maksiat, Nabi kata wajib ikut, taat. Ini pemimpin yang bagi arahan ni ulama, yang suruh ummah. Macam mana lagi? Pun ada yang tak betul, tak tahulah nak yang macam mana pun. Wallahu a'lam. Baik, habislah bab tu, nanti orang marah pula. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, baru masuk tajuk yang nak dibawa ni, iaitu sunnah-sunnah yang semakin dilupakan.
Kadang kita ingat, kadang lupa nak buat. Tak banyak. Ni di antara sunnah-sunnah. Ada 3 saja. Baik, yang pertama, senyum ketika bersalaman. Kita tengok ayati hadis yang datang daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda. Sekejap, besarkan tulisan, tak nampak halus sangat. La tahriqanna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talqin. Maksudnya, janganlah kamu menganggap remeh apa-apa amalan yang baik, walaupun kebaikan itu dengan sekadar menunjuk muka yang manis. Senyum ketika bertemu dengan saudaramu. Ni sunnah. Ini dipanggil di antara satu sunnah qauliyah dan sunnah amaliyah. Sunnah yang Nabi cakap dan Nabi suruh buat. Maknanya bila kita bersalam tu, kita pandang muka orang yang kita salam tu, senyum. Jangan salam, sembang ni tengah sembang, tangan ulur ni salam orang lain. Tangan ni salam orang lain ni. Ini tidak beradab. Ini yang kadang-kadang berlaku. Jadi sekarang ini yang dikatakan sunnah, di antara sunnah-sunnah yang kita dah tinggalkan, dah lupa. Jadi kita bawa balik, hidupkan balik sunnah-sunnah ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang apabila kita buat balik, bangunkan balik, hidupkan balik sunnah Nabi SAW, sikit demi sedikit Allah Ta'ala angkat balik ujian ni. Jangan bila ujian turun, sunnah Nabi semua tinggal. Lagilah buat balik sunnah-sunnah ni, hidupkan balik. Ini di antara saja yang saya nak bawa ni. Baik, dalam hadis yang lain, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah sedekah bagimu. Kita senyum dapat pahala lagi, pahala sedekah lagi. Senyum je, jumpa kawan senyum, senyum je. Jangan masam. Jumpa nak bersalam, masam muka. Cuba kita perbaiki. Saya berpesan buat diri saya, macam-macam kutubah lah. Berpesan pada diri saya dan juga para jemaah sekalian. Mari kita sama-sama hidupkan balik sunnah-sunnah yang kita dah tinggalkan. Hidupkan balik. Bila bersalam, pandang matanya, senyum. Lepas tu bila berselisih, senyum. Walaupun kita bencikan dia, tak apalah. Benci tu, kita bencikan seseorang tu, tak apalah. Jumpa ke, salam ke, berselisih ke, senyum je. Dia nak balas tak balas, terpulang. Janji kita senyum dan kita dah melepasi tuntutan. Kita dah bawa dah, hidupkan sunnah Nabi. Kelebihan kita dah dapat. Hidupkan balik. Sebab benda ni kadang-kadang berlaku. Kita tengah-tengah sembang,
tengah rancak sembang ni ramai-ramai, tiba kawan datang ni seorang dia salam seorang, kita ulur tangan je. Tangan ni tengah sembang ni, ulur je tangan. Tak sepatutnya. Sebab kalau kita baca sirah Nabi, sirah para sahabat, apabila mereka bertemu, apabila mereka bersalaman, mereka akan senyum. Ni sahabat buat, kita bukan peringkat sahabat, kita jauh ke bawah. Sahabat pun buat, kita tak nak buat. Ambil, buat. Mudah aja, tak perlu guna duit. Tak perlu guna duit pun. Silap-silap bila kita salam, kita senyum pada orang tu suka, orang tu bagi kita duit. Alhamdulillah. 5 kupang pun 5 kupang. Janji duit. Agak-agak dapat 5 kupang tu, tak reti nak buat apa, masuk dalam tabung masjid. Dapat 2 pahala. Pahala kita senyum, sedekah. Pahala duit tadi kita masuk dalam tabung, sedekah, dapat. Baik. Yang kedua, menjilat sisa makanan di tangan. Pernah dengar? Pernah kan? Semua pernah dengar tak? Baik. Hadis yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Muttafaqun alaih. Jika salah seorang di antara kalian selesai makan sesuatu makanan, maka janganlah ia mengusap tangannya sebelum ia menjilatnya, atau yang lain yang menjilatnya. Maksudnya, bila kita makan nasi, dah habis makan, di jari kita ni ada lebihan sisa nasi tu, sebutir-sebutir melekat pada jari. Jadi ini yang Nabi perintahkan. Ini yang menjadi salah satu sunnah, jilat sisa makanan yang ada di jari. Maksudnya kadang-kadang orang tengok benda ni jadi pelik. Kita buat kat kedai makan dia ni pelik, jadi orang sebelah bila kita jilat dia, dah rasa nak muntah lah, itulah. Ini sunnah. Jadi bagaimana caranya? Caranya hisap lah. Tak perlulah kulur sampai habis. Ini dimasukkan semua masuk dalam mulut dah. Oh, sunnah ambil masuk semua. Itu tak betul. Itu menyalahi sunnah. Sunnahnya masuk saja satu-satu jari, dan jari yang ada makanan sahaja. Ini semua jari nak masuk. Tak susah sangat, satu lambat tu. Masuk 5-5 lah. 5-5 ni orang sebelah tengok pun muntah. Bukan kata orang sebelah, kalau buat depan saya pun muntah. Dah 5-5. Agak-agak mulut tu besar mana nak masuk. Dimasuknya habis. Jadi sunnahnya masuk satu. Jari yang ada makanan. Ni kena buat, hidupkan balik. Sebab tak ramai yang buat. Tak ramai yang hidupkan menjilat makanan, sisa makanan setelah selesai makan. Baik. Datang lagi satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
hadis matan yang lebih kurang sama, tapi ada berbeza pada hujungnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza akala ahadakum falyaqad asabi'ah fa innahu la yadri fi ayatihinnal barakah." Apabila salah seorang dari kalian telah selesai makan, maka jilatlah jari jemarinya, kerana sesungguhnya dia tidak tahu pada jari manakah yang terdapat barakah. Ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ambil sepinggan nasi ni, sepinggan nasi, kita tak tahu sebutir nasi mana, beras mana yang mempunyai barakah. Kita tak tahu. Sebab tu Nabi pesan, makan nasi, habiskan, ada lebihan, jilat. Barangkali lebihan yang ada di jari ni, itulah yang mempunyai barakah terhadap makanan yang sepinggan tu. Mana dia nak? Kalau kita pergi kedai makan, cara dia senang je. Kalau agak-agak kita pun nak buat pun malu juga nak buat ni, nak ngisap jari. Katalah nasi tu ada di sini, di sini nasi, butir nasi ada di sini, gunalah jari yang ada, bijak guna jari yang ada. Tarik butir nasi ni, tarik butir nasi sini, dia dah duduk sini, masuk duduk dah. Kalau tak nak buat, tak nak kulum, tak nak jilat, ambil guna, ni dapat masuk. Barangkali itulah yang barakah daripada sepinggan nasi tadi. Baik. Dan satu hadis lagi yang datang daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalatha wa qala idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha al-adha wal ya'kulha wa la yad'ha lisyaitan wa amarna an naslutal qas'ah qala fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Anas bin Malik cerita, dia menceritakan apabila Rasulullah selesai makan, baginda akan menjilat ketiga jarinya. Nabi makan tak macam kita. Nabi makan menggunakan 3 jari, kita makan 5 jari. Kalau ada 6-7 jari kepada tangan ni, habis kita gunakan. Nabi makan guna 3 jari. Sebab itu di antara salah satu lagi sunnah Nabi SAW memulakan makanan dengan 3 jari. Buka kitab Riyadus Salihin, ada hadis ni, sunat memulakan makanan menggunakan 3 jari. Baik, Anas bin Malik ni kata, Nabi bila selesai makan, Nabi akan jilat 3 jari yang digunakan ni, sambil bersabda, apabila suapan salah seorang daripada kalian terjatuh, hendaklah dia bersihkan kotoran yang ada padanya dan kemudian memakannya. Baik, ini kena faham betul-betul. Sekejap lagi sekarang jadi salah faham, masalah. Kan dikata Nabi ajarnya ni. Ni kena faham betul-betul. Makanan ni maksudnya, contoh kita hidang atas meja makan. Bila kita hidang atas meja makan, kita makan nasi, mungkin sebutir 2 butir nasi tu akan jatuh keluar daripada pinggan. Maka itu yang Nabi kata ambil makan.
Kalau dah jatuh atas tanah dengan pasir-pasir apa semua, tak perlulah, dah kotor. Kotor itu dah menyeluruh, dah menyulitkan, menyukarkan. Maka yang atas meja tu ambil, makan. Dan jangan biarkan makanan itu untuk syaitan. Jadi bila lebihan yang ada atas meja tu kita tak ambil, kita biarkan yang tu, itu nanti syaitan akan makan. Dah biar lama tu, alih-alih dah ni pun kita masuk dalam mulut. Syaitan dah duduk dulu masuk dalam mulut. Lepas tu jadi hati benak, biut lah tu. Orang Perak kata bantah barut, tak mau dengar kata. Baik. Juga baginda berpesan kepada kami agar membersihkan sisa makanan yang ada di atas pinggan. Mana yang dalam pinggan tu habiskan. Baginda bersabda, kerana sesungguhnya kalian tidak tahu pada bahagian mana yang ada pada makanan tu yang terdapat barakah. Kita tak tahu. Dah nama azan dah? Belum lagi? Dah azan? Dalam makanan itu tak tahu yang mana ada barakah. Jadi tadi yang pertama apa dia? Apa dia? Sunnah yang pertama, senyum. Senyum bermuka manis. Ketika mana kita bersalaman, kita berselisih, bertemu, senyum. Tapi kalau jenis orang yang memang muka bengis, tak ada kata apa lah. Senyum dia pun, dia senyum, tapi tak boleh, dia tak boleh tarik ni naik atas. Dia senyum, dia pun senyum. Itu lain cerita lah. Dia senyum, tapi senyum dia lain macam sikit. Ada ni yang senyum lain macam, tak ada? Semua senyum naik ke atas je. Baik. Yang kedua, menjilat makanan yang ada, lebihan sisa makanan yang ada di jari, dan makanan yang tumpah di kawasan pinggan. Dan yang akhir sekali, yang ketiga, ini berbalik kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tuan-tuan lah, puan-puan dia tak baca doa ni, iaitu membaca doa sebelum berapa? Sebelum berwuduk. Membaca doa sebelum berjima. Berjima ni bersama suami isteri. Ada baca doa? Ada baca doa sebelum jima? Kadang-kadang. Ni kena buat. Jadi bagi tahu apa sebabnya. Ada yang tak baca angkat tangan? Memang tak ada lah yang angkat tangan. Baik. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana faqudiya bainahuma walad lam yadurruhu." Sekiranya salah seorang dari kamu mendatangi istrinya lalu ia berkata bismillah dengan nama Allah. Lepas tu baca doa tadi yang bermaksud ya Allah. Doa tadi tu, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ini maksud dia. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan
dan jauhkanlah syaitan dari apa yang telah engkau rezekikan kepada kami. Maka apabila ditetapkan buat mereka berdua lahir seorang anak, maka syaitan tidak akan memberi kemudaratan kepadanya. Ni kebaikan doa. Malam ni boleh cuba. Mana yang lupa tu kena ingatkan. Ingat dulu ada satu ketika diviralkan dalam WhatsApp. Ditampal doa ni belakang cermin kereta. Allahumma jannibna syaitan. Ada lagi? Siapa ada simpan gambar tu? Dulu ada simpan. Doa ni tengoklah doanya. Ada doa yang khusus, ada doa yang umum. Kalau doa yang khusus tak perlulah nak tampal. Macam ini dah menjadi doa yang khusus. Sebab Nabi sebut apabila seorang kamu mendatangi isterinya lalu dia membaca doa ni, Bismillah, Allahumma jannibna syaitan. Mana doa ini dah menjadi khusus. Tak perlulah pamerkan tampal belakang cermin kereta. Baik, dalam riwayat yang lain, iza atar rajula ahlihi falyaqul bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana. Dengar doa ni mesti ingat ni doa makan ni. Ada sambung lagi. Wala taj'al lisyaitani nasiba fima razaqtana fakana yurja in hamalat an yakuna waladan salihan. Apabila seorang lelaki itu mendatangi isterinya lalu dia membaca Bismillah dengan nama Allah. Saya baca maksud dia. Ya Allah, berkatilah kami pada apa yang telah engkau rezekikan kepada kami, dan janganlah engkau jadikan bagi syaitan itu sebahagian dari apa yang engkau telah rezekikan kepada kami. Ni kita minta berlindung daripada syaitan. Daripada rezeki apa yang Allah Ta'ala nak bagi, dituruti dengan syaitan. Kita lindung itu, minta pada Allah Ta'ala. Maka diharapkan sekiranya isteri tersebut mengandung, kandungannya itu akan menjadi seorang anak yang soleh. Ni Nabi sebut, bukan doa ulama buat, Nabi ajar. Bila dengar ayat apa dalam hadis kedua ni, dia teringat doa makan. Bila time nak bersama tu dia baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jalan terus. Power jalan pun tengok Allah lupa salah doa. Yang mudah yang tadi, yang biasanya Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Boleh buat? Ingatlah doa ni. Atau yang kedua, kalau nak doa nanti datang juga, nanti saya tulis. Bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana wa la taj'al lisyaitani nasiban fima razaqtana fakana yurja in hamalat an yakuna waladan salihan. Ni doa. Maka apabila dikurniakan kepadanya dalam kandungan itu, isterinya itu mengandung, maka kandungannya itu akan menjadi anak yang soleh. Sebab apa? Ni permulaan nak mencipta anak. Kita lah, dari segi kita, penciptaan Allah Ta'ala itu hakiki. Jangan petikai bab tu pula, kan jenuh orang nak jawab. Kena bermula dengan kebaikan, doa dulu. Baik. Dan akhirnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu kalamin au amri zi balin
la yuftahu bi dzikrillah fahuwa abtar aw qala aqta aw kama qala. Semua ucapan atau perkara yang ada tujuan ia dilakukan yang tidak dimulai dengan zikrullah, maka ianya akan terputus. Apa yang terputus? Daripada keberkatan Allah. Sebab itu dalam hadis yang lain, Sahih Bukhari, Aisyah bercerita, Nabi ni apabila nak buat kebaikan, dia akan mula daripada kanan dan dia akan mula dengan bismillah. Bismillah ni zikrullah. Bismillah. Mulakan kebaikan dengan zikrullah. Maka apabila kebaikan itu kita buat, maka kita akan mendapat keberkatan daripada Allah. Kalau fadilat tu sikit, tapi kita mulai perbuatan itu dengan zikrullah, mudah-mudahan fadilat itu akan menjadi berlipat kali ganda. Kerana kita nak buat baik, kita ingat kepada Allah. Nabi sebut, apabila tidak dimulai dengan zikrullah, maka perbuatan itu akan terputus. Pahala kebaikan tu dapat, tetapi keberkatan, berkat tak dapat. Katalah kita nak selawat. Selawat ke atas Nabi itu, bila kita berselawat, dapat fadilat selawat tu dapat. Yang tak dapat keberkatan selawat. Fadilat keberkatan tak sama, berbeza. Fadilat tu dapat. Siapa yang banyak berselawat kepadaku, barang siapa yang Nabi kata, barang siapa yang selawat kepadaku, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang selawat ke atasku sekali, maka Allah Ta'ala akan berselawat ke atasnya pula sebanyak 10 kali. Dapat, tu dapat. Tapi kalau kita mulai dengan zikrullah dulu, astaghfirullah, kita puji Allah, lepas puji Allah, selawat, insya-Allah fadilat selawat dapat, fadilat zikrullah dapat, keberkatan tu pun kita dapat, banyak ganjaran. Boleh dapat. Nanti Tok Bila marah, dia dah tak boleh azan dah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita akhiri majlis ilmu ini, marilah kita sama-sama berazam untuk menghidupkan semula sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya bagi tahu ini 3 saja, banyak sunnah Nabi yang mana kita tahu ianya sunnah, kita hidupkan. Moga-moga kita mengharapkan apabila kita buat, hidupkan kembali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikit demi sedikit Allah Ta'ala angkat ujian yang sedang melanda kita sekarang ni. Buat, insya-Allah. Benda ni kita kena buat dulu baru nampak. Kalau tak buat, memang tak nampak. Baik, moga-moga apa ilmu yang kita pelajari, apa ilmu yang kita dapat, apa ilmu yang kita cari berkenaan dengan kebaikan, moga-moga diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, dosa ahli keluarga kita, dosa saudara mara kita, dosa sahabat handai kita, dosa jiran tetangga kita, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat.
Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita di atas dunia ini dan di akhirat kelak. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita juga untuk menerima syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya dapat kita sama-sama memasuki syurga Allah yang indah terpagi, kekal di dalamnya selama-lamanya, insya-Allah. Amin. Moga-moga segala apa yang kesilapan atau kesalahan yang terdapat di dalam penyampaian saya tadi, mohon maaf sekiranya ada kesilapan dan kesalahan. Sekiranya penyampaian saya tadi ada menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya juga mohon kemaafan. Moga apa perkara tersebut menjadi satu kebaikan kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala meredai kehidupan kita di atas dunia ini dan kematian kita diberkati dan diredai olehnya, insya-Allah. Amin. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.